Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar, terutama calon SPM dan pelajar yang mengambil mata pelajaran kimia. Okey, kimia, salah satu topik yang sukar dalam kimia adalah tajuk elektrokimia. Di dalam elektrokimia, pelajar belajar tentang sel kimia dan sel elektrolisis. Jadi di dalam video kali ini, video cikgu yang kedua, cikgu akan membincangkan perbezaan di antara sel kimia dengan sel elektrolisis. Okey, dengan mempelajari topik ini dengan lebih mendalam, pelajar akan boleh menjawab soalan peperiksaan untuk kertas kimia nanti dan mendapat skor yang baik. Okey, diharapkan dengan video dan animasi yang cikgu hasilkan, pelajar akan dapat lebih memahami konsep kimia, konsep dalam sel kimia dan perbezaannya dengan sel elektrolisis. Sebelum itu jangan lupa tekan subscribe. Okey, sel kimia ringkas terdiri daripada satu elektrolit. Okey, contoh yang elektrolit di sini adalah kuprum sulfat. Okey, dua elektrod yang berbeza ataupun dua jalur logam yang berbeza yang disambung pada satu lintang luar pada satu sebuah voltmeter. Okey, di sini kita kena kenal pasti antara zinc dengan kuprum, elektrod mana yang akan menjadi terminal negatif. Okey, konsep penting dalam sel kimia, mesti ada dua elektrod yang berbeza. Jika sama elektrodnya, maka bacaan voltannya kosong sebab tidak ada nilai beza upaya voltan. Okey, semakin jauh jarak logam dalam siri elektrokimia, semakin besar nilai voltan. Itu konsep yang perlu dihafal. Okey, yang wajib hafal juga adalah siri elektrokimia. Okey, dalam bentuk ion dan juga dalam bentuk atom. Okey, dalam bentuk atom. Okey, kalium. Okey, pelajar kena hafal simbol atom. Simbol atom. Kalium, natrium, Na. Kalsium, Ca. Okey, dalam bentuk ion. Okey, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup agama. Okey, hafal dalam susunan yang betul. Mengikut tertib yang menurun. Okey, daripada sini, daripada atom jadi ion, ion jadi atom. Itu konsep yang penting yang kita pelajari dalam kimia. Okey, daripada sel kimia tadi, antara zinc dengan kuprum, siapa yang buang elektron? Yang buang elektron adalah atom zinc. Ini elektron zinc ni akan buang elektron. Kenapa? Kerana dia lebih elektropositif. Kedudukannya di atas berbanding kuprum dalam siri elektrokimia. Jadi dia lebih elektropositif dan cenderung untuk buang elektron. Okey, zinc buang elektron dan ion kuprum akan terima elektron. Jadi dia menjadi atom kuprum dan terenak pada terminal positif. Okey, manakala zinc buang elektron, dia menjadi terminal negatif. Okey, zinc menjadi terminal anod. Anod di mana proses pengoksidaan berlaku. Jadi buang elektron, oksida, bio. Dan menjadi anod, anod menjadi nipis. Okay, anod nipis manakala katod T tebal. Kerana dia terenap dengan kuprum. Ion kuprum telah mengalami proses turun, T, turun. Okey, terima elektron, turun, tap. Jadi, terima elektron, okey, maka dia adalah terminal positif. Okey, jadi penting untuk kita bezakan antara terminal negatif dan terminal positif. Okey, dalam sel kimia,
terminal negatifnya adalah anod. Okey, ini yang pelajar selalu keliru nama terminal dia. Okey, dan kita lihat apa jadi pada elektrolit dia. Warna elektrolit semakin pudar. Warna biru semakin pudar kerana ion kuprum telah habis bertindak balas. Okey, kena pasti terminal negatif dan terminal positif. Okey, zinc berada di atas. Jadi zinc lebih elektropositif, dia menjadi terminal negatif. Jadi apa yang berlaku pada atom zinc? Okey, atom zinc telah menjadi ion zinc, 2 positif. Ion kuprum yang berada dalam elektrolit menjadi atom kuprum. Okey, daripada situ kita lihat nombor pengoksidaannya positif 2 kepada 0, maka nombornya berkurang. Okey, nombor pengoksidaannya berkurang, jadi dia mengalami penurunan. Okey, kalau bertambah, macam zinc daripada 0 kepada positif 2, nombor pengoksidaan bertambah, jadi zinc mengalami pengoksidaan. Okey, buang elektron, oksida, terima elektron, turun, penurunan. Okey, bahan ion kuprum mengalami penurunan, maka ion kuprum adalah ejen pengoksidaan. Manakala zinc adalah ejen penurunan. Okey, daripada persamaan setengah, kuprum 2 positif. Okey, dia 2 positif kerana dia kurang 2 elektron. Jadi dia perlu terima 2 elektron supaya dia menjadi atom. Ion kuprum menjadi atom kuprum. Manakala dekat sini zinc menjadi zinc 2 positif apabila dia buang 2 elektron. Zinc buang 2 elektron dan dia menjadi zinc 2 positif. Jadi diletakkan di sebelah kanan untuk seimbangkan bilangan proton dan elektron pada kedua-dua belah persamaan. Jadi sebelum tindak balas atom, maka yang selepas tindak balas dia kurang 2 elektron, jadi dia kena tambah 2 elektron di sini supaya nilai proton dan elektronnya seimbang. Okey, pemerhatian pada elektrod enapan perang, iaitu katod dia tebal, perang, manakala zinc menjadi nipis, N tadi Warna biru semakin pudar. Warna pada elektrolit semakin pudar. Okey, lain-lain contoh sel kimia adalah sel ini menggunakan pasu berliang. Pasu berliang ni dibuat daripada porselin, jadi untuk membenarkan pengaliran ion di antara kedua-dua elektrolit yang berada di dalam pasu dengan di luar pasu. Okey, ataupun dengan membentuk titian garam. Okey, titian garam biasanya kita buat daripada kertas suras yang direndam pada kedua-dua bikar ni yang mengandungi elektrolit yang berbeza. Dan juga pemindahan elektron pada satu jarak dalam tube U. Ini juga merupakan contoh sel kimia. Okey, untuk sel elektrolisis, untuk melihat hasil pada elektrolisis, kita kena mengkaji jenis elektrod yang digunakan. Kalau elektrodnya sama dengan elektrolitnya, maka dia akan mengambil bahagian dalam tindak balas. Okey, biasanya pada anod. Kepekatan ion juga akan hasilkan hasil yang berbeza pada anod apabila elektrolit itu pekat. Dan juga biasanya kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil pada elektrolisis, iaitu jenis elektrod, J, P, D, Z. Duduk ion dalam siri elektrokimia, kepekatan ion dan juga jenis elektrod. Okey, untuk melihat hasil pada kedua-dua elektrod, biasanya di katod, kita akan lihat katod kan terminal negatif. Kita akan lihat ini. Dia punya siri elektrokimia dia, biasanya ion hidrogen yang akan dipilih. Kecuali bila ada ion selain daripada ion hidrogen.
ion yang berada di bawah ion hidrogen iaitu ion kuprum dengan ion argentum. Kalau ion yang kuat, logam yang kuat, yang lebih reaktif, biasanya tidak dihasilkan. Biasanya dihasilkan ni ion yang berada di bawah ion hidrogen, dinyah cas secara pilihan. Dan ini kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, kedudukan ion yang berada di bawah ion hidrogen akan dipilih di katod. Manakala di anod, walaupun kita ada ion siri elektrokimia untuk ion, biasanya kita hafal saja ion hidroksida yang selalu dipilih, kecuali larutan pekat yang mengandungi klorin. Macam asid hidroklorik pekat. Jadi hasilnya adalah gas klorin. Ataupun kalau ada bromin, dia akan menghasilkan, kalau ada bromida, dia akan hasilkan gas bromin. Dan juga iodin. Ini dalam keadaan larutan pekat. Kalau larutan itu cair, biasanya ion hidroksida yang akan dipilih dan hasilnya adalah gas oksigen. Ingat lagi dalam sel kimia kita menggunakan voltmeter. Tapi dalam sel elektrolisis kita gantikan voltmeter itu dengan kita menggunakan elektrod karbon. Dia tak kisah apa-apa logam. Sama pun boleh. Kita tak guna voltmeter tapi kita gunakan bateri sel kering. Bagi elektrolisis yang melibatkan elektrod karbon, menggunakan elektrolit kuprum sulfat, jadi ion-ion yang hadir ialah ion kuprum sulfat, hidrogen dan ion hidroksida. Jadi daripada terminal anod dan katod, terminal positif dan negatif, ion tertarik pada anod adalah ion cas negatif, hidroksida dan sulfat, manakala di katod ada ion kuprum dan ion hidrogen. Ingat lagi, ion yang akan dipilih adalah ion hidroksida. Kenapa? Antara hidrogen dengan ion kuprum yang akan dipilih untuk dinyah cas kerana kedua ion ini terletak di bawah. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia dia letak di bawah, maka dia akan dipilih untuk dinyah cas secara pilihan. Jadi ion kuprum akan menjadi atom kuprum, manakala ion hidroksida akan jadi gas oksigen dan air. Kita lihat persamaan setengahnya. Ion hidroksida bercas negatif, jadi dia boleh buang elektron. Ion hidroksida akan buang elektron, jadi kita seimbangkan. Dekat sini oksigen ada 3, jadi kita tambahkan 2 di depan ni supaya oksigen jadi 4. Oksigen sekarang 4, hidrogen ada 4. Sekarang sudah seimbang, jadi ada 4 ion hidroksida jadi dia buang 4 elektron. Ion kuprum 2. Dia kena terima 2 elektron sebab dia memang kurang 2 elektron, jadi kena tambah 2 elektron dan menjadi atom kuprum. Pemerhatiannya dekat sini kita lihat pada gas oksigen. Gas oksigen. Gas oksigen di sini. Pemerhatiannya adalah gas oksigen. Gelembung gas tidak berwarna. Pemerhatiannya gelembung gas, oksigen gas yang tidak berwarna. Ujian pengesahannya kita kumpulkan gas tadi dan dalam tabung uji dan kita letak kayu uji berbara akan menyala marak. Untuk kuprum, atom kuprum terbentuk di katod, jadi berlaku enapan perang. Enapan logam perang pada katod. Ingat lagi T untuk tebal. Jadi katod T ni tebal. Dekat sini tak berlaku nipis
sini ada gas oksigen sebab kita menggunakan elektrod karbon. Jadi elektrod karbon dia adalah logam yang lengai, jadi dia tidak bertindak balas secara kimia, dia tak terkakis. Apabila lita dipasang, okey, kita lihat dekat sini, dekat anod ada banyak cas positif. Jadi dekat sini ion negatif akan tertarik pada terminal positif, manakala ion cas positif akan tertarik pada katod. Okey, ion hidroksida akan buang elektron. Akan diterima oleh ion kuprum di dalamnya. Okey. Okey, akhirnya gas oksigen. Hidroksida menjadi gas oksigen, manakala ion kuprum menjadi atom kuprum. Okey, larutan menjadi pudar kerana ion kuprum telah habis menjadi atom kuprum. Okey. Anod, proses pengoksidaan berlaku. Huruf O ni menunjukkan pengoksidaan. Manakala di katod berlaku proses penurunan berlaku. Buang elektron, siapa yang buang elektron di sini? Ion hidroksida buang elektron dan mengalami pengoksidaan. Manakala ion kuprum di sebelah katod menerima elektron dan mengalami penurunan. Okey, kita lihat faktor yang kedua. Okey, kalau tadi kita guna elektrod karbon tidak mempengaruhi tindak balas kimia. Tengok dekat sini, elektrod karbon tu digantikan dengan kuprum. Okey, kuprum sama dengan larutan dalam ni, elektrolit dalam ni, kuprum sulfat. Okey, tengok apa yang berlaku di bahagian anod dia. Okey, anod, katod. Okey, apakah ion yang berada di tertarik pada anod? Si ion cas negatif. Ion cas negatif. Okey, oleh kerana kita gantikan atom kuprum, kita gantikan elektrod kuprum di sini. Jadi ion hidroksida dengan ion sulfat tidak dipilih untuk dinyah cas. Okey, kerana faktor jenis elektrod. Okey, dekat sini anod sendiri, kuprum pada elektrod tu sendiri yang mengambil bahagian. Jadi dia akan buang elektron. Okey. Atom kuprum akan buang elektron dan menjadi nipis. Okey. Ion kuprum yang berada dalam larutan akan menerima elektron dan menjadi tebal sebelah katod. Okey, sekarang bahagian katod menjadi tebal, anod menjadi nipis. Okey. Okey, kita senaraikan balik ion-ion yang berada dalam larutan kuprum, sulfat, ion hidrogen dan hidroksida. Kerana ini merupakan larutan akuas. Kalau larutan lemburan, dia tidak ada ion hidrogen dengan hidroksida. Okey. Ini ion yang ada tertarik pada anod. Okey, ion kuprum dan hidrogen tertarik pada katod. Jadi ion kuprum akan dinyah cas kerana diletak di bawah dalam siri elektrokimia. Manakala di anod, oleh kerana kita menggunakan elektrod kuprum, jadi kedua-dua ion ini tidak dipilih untuk dinyah cas kerana faktor jenis elektrod. Jadi atom kuprum iaitu elektrod sendiri akan jadi ion kuprum. Dia terima 2 elektron. Manakala kuprum ion, dia kurang elektron, jadi dia kena terima 2 elektron supaya bilangan proton dan elektron dia sama. Pemerhatian, kuprum menjadi nipis. Anod jadi nipis. Manakala sebelah katod jadi tebal. Berlaku enapan perak. Okey, ini kalau gas ada ujian pengesahan gas.
Tak ada ujian pengesahan dekat sini. N untuk nipis, T untuk tebal. Okey, bagi faktor kepekatan, okey, kita kena lihat kepekatan elektrolit yang disediakan. Kalau 1 mol per desimeter padu, bermaksud isi elektrolit itu dalam keadaan pekat. Kalau dalam keadaan pekat, okey, ion yang dipilih adalah ion yang berada di atas ion hidroksida dalam siri elektrokimia bagi enak ion. Okey, jadi ion hidroksida tidak akan dipilih, sebaliknya dia akan pilih ion klorida. Okey, kalau ada bromida dia akan pilih bromida ataupun bromida, iodida atau klorida di sini. Okey, di sini saya akan gunakan asid hidroklorik pekat. Okey, apabila diberi soalan, pelajar kena kaji apakah kepekatan elektrolit yang digunakan. Sekiranya 1 mol per desimeter padu, itu bermaksud larutan itu dalam keadaan pekat. Kalau 0.001 mol per desimeter padu, itu menunjukkan larutan itu dalam bentuk cair. Kalau larutan dalam bentuk cair, ion hidroksida akan dipilih. Tapi kalau larutan itu dalam keadaan pekat, maka ion yang dipilih adalah ion klorida. Bagi kes ini kita guna asid hidroklorik, jadi ion yang ada dalam asid hidroklorik adalah ion hidrogen, ion hidroksida dan ion klorida. Jadi ion klorida akan dipilih dan dia menjadi molekul gas klorin. Ion jadi molekul, manakala ion hidrogen di sebelah katot akan menjadi molekul gas hidrogen. Ion hidrogen jadi molekul gas hidrogen. Okey, sebelah anod gas klorin yang berwarna kuning kehijauan dihasilkan di anod. Okey, gas ini merupakan gas yang beracun ya. Jadi eksperimen ini perlu dibuat di dalam kebuk asap. Okey, ion yang hadir dalam asid hidroklorik adalah ion hidrogen, ion klorida dan ion hidroksida. Okey, ion yang tertarik pada terminal positif anod, ion hidroksida dan klorida. Di katot adalah ion hidrogen saja sebab tidak ada pilihan ion lain. Jadi dekat sini ion klorida dipilih untuk dinyah cas, okey, kerana faktor kepekatan. Okey, jadi ion klorida menjadi molekul gas klorin, ion hidrogen jadi molekul hidrogen, gas hidrogen. Jadi ion cas negatif buang elektron. Okey, oleh kerana ada 2 ion, jadi dia akan buang 2 elektron. Okey. Gas yang berwarna kuning kehijauan dihasilkan. Itu menunjukkan memang gas klorin. Okey, manakala ion hidrogen akan terima 2 elektron dan dia menjadi gas hidrogen. Okey, seimbangkan persamaan, kita tambah 2 di hadapan ion hidrogen. Okey, gas hidrogen tidak ada warna, jadi kita perlu buat ujian pengesahan gas. Iaitu gelembung, kita cuma dapat lihat gelembung gas yang tidak berwarna. Jadi apabila kita kumpulkan gas itu dalam tabung uji dan kita dekatkan dengan kayu uji menyala, akan padam dan bunyi pop dapat didengari. Okey, sel kimia versus sel elektrolisis. Jadi pelajar kena tahu sel kimia adalah sel yang menjana elektrik daripada tindak balas kimia secara spontan. Manakala sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan tenaga elektrik bagi menghasilkan tindak balas kimia. Perubahan bentuk tenaga dalam sel kimia, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Manakala perubahan tenaga dalam sel elektrolisis, tenaga elektrik menghasilkan tenaga kimia. Okey, sel elektrolisis perlukan sumber tenaga dari luar iaitu bateri ataupun bekalan kuasa ataupun sel kering. Okey, manakala sel kimia dia tak perlukan sumber tenaga dari luar. Okey, ini perbezaan yang sangat penting. Anodnya adalah terminal negatif.
dalam sel kimia. Dalam sel elektrolisis, anodnya adalah terminal positif. Okey, jadi untuk lebih selamat, lebih baik pelajar hafal anod adalah tempat di mana proses pengoksidaan berlaku di anod, di mana proses buang elektron berlaku. Buang elektron, oksida, anod, O tu untuk pengoksidaan berlaku. Jadi elektron, apabila buang elektron, jadi elektron mengalir dari anod ke katod untuk sel kimia. Manakala dalam sel elektrolisis, elektron mengalir dari terminal negatif bateri ke katod. Kemudian elektron dari ion buang elektron dalam elektrolit ke anod. Okey, dah melengkapkan 1 litar. Okey, maklumat tambahan tentang siri elektrokimia. Okey, dia dibina berdasarkan keupayaan logam ataupun hidrogen untuk membebaskan elektron dan menjadi ion. Jadi bagi siri elektrokimia, kedudukan ion, kedudukan hidrogen antara plumbum dan kuprum. Tapi bagi siri kereaktifan, okey, susunannya berdasarkan kereaktifan logam ataupun hidrogen ataupun karbon bertindak balas dengan oksigen. Jadi dalam siri elektrokimia, dalam siri kereaktifan, kedudukan hidrogen antara zinc dan ferrum, manakala kedudukan karbon antara aluminium dan zinc. Siri elektrokimia dibina berdasarkan dengan 2 cara. Sama ada kita kaji tidak balas penyesaran logam daripada larutan garam dengan logam lain yang lebih elektropositif. Jadi logam yang lebih elektropositif akan menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada garamnya. Contohnya zinc dapat menyesarkan kuprum daripada larutan garam kuprum sulfat. Okey, juga dapat bina siri elektrokimia berdasarkan beza upaya voltan. Okey, jadi pasangan yang lebih jauh akan menghasilkan nilai voltan yang lebih tinggi berbanding pasangan logam yang berdekatan dalam siri elektrokimia. Jadi kita dapat bina siri elektrokimia berdasarkan nilai voltan itu, berbandingan nilai voltan. Okey, untuk mengukuhkan pemahaman pelajar, saya nak pelajar jawab soalan ini, soalan SPM 2016. Okey. Okey, nilai Z lebih besar daripada nilai Y. Ini menunjukkan kedudukan logam dalam logam elektrodnya itu adalah lebih jauh. Okey, kalau dia rapat menunjukkan nilai voltan yang lebih kecil. Okey, jadi susun logam ikut tertib menurun. Okey, pelajar boleh cuba jawab soalan ini. Soalan B berdasarkan faktor kepekatan. Okey, ada 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Jadi soalan ini berkaitan dengan faktor kepekatan. Okey. Huraikan eksperimen untuk soalan bahagian C ni. Perlu ada susunan radas, prosedur tentang eksperimen, prosedur ringkas dan juga persamaan setengah di anod dan di katod. Okey. Selanjutnya markah 10 markah. Okey, ini adalah jawapan daripada soalan tadi. Okey. Okey, sekiranya pelajar ada kemusykilan, tak faham, bolehlah bertanya guru ataupun boleh komen dekat ruangan komen di bawah ini. Okey. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Okey, kepada calon SPM, selamat mengulang kaji pelajaran dan semoga berjaya dengan cemerlang bagi subjek kimia dalam SPM nanti. Kepada pelajar tingkatan 4, bolehlah mula buat ulang kaji untuk tahun hadapan.